Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan al-amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 13. Bahrul Madi jilid 13. Kita sampai muka surat 170. Muka surat 170. Tajuk baru kata dia bab ma jaa fi dhiyafati wa ghayatu dhiyafati kam hiya. Yaitu bab yang datang pada menyatakan tumpang dan penghabisan tumpang itu berapa hari ya. Ini nak cerita pasal menerima tetamu. Orang mai berjalan di rumah kita, maka orang tu jadi tetamu kita. Soal menerima tetamu ni apa Islam kata? Dan sebagai tetamu, bila mai duduk rumah orang, berapa hari dia boleh duduk di rumah orang yang dia pergi bertamu itu? Ketahuilah saudaraku, tiap-tiap orang lain yang datang ke rumah kamu, maka ialah dhaif namanya. Dia kata orang yang mai ke rumah kita itu nama dia dhaif. Dhaifun. Yang apa nama dalam kad jemputan. Kita orang Melayu lah, kita tulis DIF, DIF, DIF jemputan. DIF itu dari bahasa Arab, dhaif. Kita pergi ke Mekah, kita sampai di sana ditulis satu papan tanda besar. Di Mekah sana ditulis apa? Ditulis ahlan wa sahlan bi dhuyufir rahman. Dhuyuf itu plural kepada perkataan dhaif. Dhaifun makna dia satu tetamu. Dhuyuf makna dia tetamu-tetamu. Ahlan wa sahlan bi dhuyufir rahman, maksud dia selamat datang kepada tetamu-tetamu Allah, begitu. Maka dia bagi tak awal-awal kat kita, dia kata maka tiap-tiap orang lain yang datang ke rumah kita, maka mereka itu dhaif namanya. Mereka itu tetamu. Maka melengkapi ia di atas orang yang datang singgah ke rumah kamu daripada orang yang mengembara dan orang yang datang dari negeri lain menumpang bermalam di rumah kamu. Dan juga orang yang kamu ajak ke rumah kamu makan minum dan semuanya itu dhaif namanya. Dan bernama dalam bahasa Melayu orang tumpangan dan orang tamuan, begitu. Tak kira so kata mai ke rumah, sama kita panggil dia mai tidur di rumah kita ke, kita jemput dia mai makan minum di rumah kita ke, kita panggil dia ajak mai bersembang di rumah kita ke, orang yang mai ke rumah kita tu dia panggil dhaif, dia panggil tetamu. So kata depa mai ke rumah kita, maka depa tu tetamu kita. Dia kata. Maka apabila turun dhaif ke rumah kamu, maka hendaklah permuliakan dia. Maka orang yang mai ke rumah ni, cerita dia kena muliakan dia, begitu. Dan demikianlah disuruh syarak kita yang demikian itu. Ini perintah agama. Dia kata, bukan adab Melayu dah. Ini perintah agama. Bila ada tetamu mai, kita kena entertain dia. Kita kena layan dia. Begitu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dengan katanya, An Abi Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu annahu qala Absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'athu uzunaya hina takallama bi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Shuraih Al-Adawi, bahawasanya berkata ia melihat dua mataku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah mendengar dua telingaku waktu ia bercakap dengan ia. Itu dia. Nah, hebat tu.
Sahabat yang riwayat hadis ni nak habaq, dia nak habaq kata bukan setakat orang mai habaq ke dia. Sebaliknya dia dengar hadis yang kita nak baca ni direct daripada Nabi. Mata dia tengok Nabi tak lepas-lepas, telinga dia dengar setiap patah perkataan yang Nabi kata. Ni hak dia nak cerita ni. Dia dengar harfan bi harfin, word by word perkataan daripada Nabi. Apa Nabi kata yang tu dia dengar, yang tu dia hafal, yang tu dia tulis. Begitu. Qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah. Telah bersabda Nabi SAW, siapa ada ia percaya kepada Allah dan hari kemudian, akan sebagai percaya yang sempurna, maka hendaklah ia muliakan dhaifnya, yakni tetamunya, akan pemberiannya. Itu dia. Nabi kata begitu. Nabi kata siapa yang beriman dengan Allah, siapa yang percaya dengan hari kiamat, dia kena jaga tetamu dia. Wajib ke atas dia kena layan tetamu yang mai ke rumah dia. Masalah memuliakan dhaif itu wajib atau sunat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, beberapa hadis yang bersokong-sokongan setengahnya akan setengah menunjukkan atas suruh memberi orang lain datang menumpang dan singgah di rumah kita, dan disuruh ambil berat kepadanya dan besar perkara dhaif itu. Itu dia. Dia kata kalau nak kira hadis ni bukan kita baca malam ni saja. Bahkan ada banyak hadis daripada Nabi SAW yang hadis-hadis ni nak bagi tahu kepada kita bahawa kita sebagai orang Islam kena jaga tetamu ni. Kena ambil berat tentang tetamu ni. Kena muliakan tetamu ni. Kena layan tetamu ni. Kena. Dan sesungguhnya telah ijma' sekalian orang Islam atas memberi menumpang orang-orang itu. Ijma' di kalangan ulama' bahawa kalau orang tu mai dia dalam kesusahan dan dia minta nak menumpang, maka kita kena bagi dia tumpang di rumah kita. Begitu. Ini asas perintah dalam agama Islam. Dan bahawasanya ia satu perkara yang dikuatkan suruhnya bagi orang-orang Islam. Dan dia ni satu benda yang ditekankan sangat-sangat suruh kita buat. Ditekankan sangat-sangat suruh kita buat benda-benda macam ni. Begitu. Dan kata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik dan Abu Hanifah rahimahumullah dan jumhur ulama, ialah satu perkara sunat dan bukannya ia wajib. Jumhur ulama kata walaupun benda ni ditekan sungguh-sungguh oleh agama, tapi dia sunat. Nampak? Zaman Nabi SAW benda ni diberikan penekanan yang cukup berat. Mai zaman ulama-ulama mazhab ni, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, mai zaman depa ni, depa peringan sikitlah benda ni. Depa kata walaupun benda ni ditekankan sungguh-sungguh oleh Nabi, tetapi bukan wajib, tapi sunat saja. Apa siapa jadi macam tu? Pasti dia duduk mai dah kelang kabut ni. Duduk mai dah. Dia duduk mai dah. Tak jenis mai di rumah ni buat muka welfare sedih apa kesian lah, minta tumpang berlindung lah saya tak ada rumah tangga ni, hujan panas ni saya tak tahu nak pergi ke mana, begitu begini. Kita pun teringat hadis baca di padang temusu, bagi dia tidur. Malam tu dia tanggung habis barang ada dalam rumah kita, sewa lori Alibaba buat lari. Zaman tu dia makin duk jadi legutur dah. Zaman Nabi SAW tu tak ada macam tu. Zaman Nabi ni kalau mai jumpa habaq kata susah sungguh. Mai zaman lah ni kalau kita nak turut sungguh-sungguh benda ni sah, kata kawan tu mai habaq susah aja terus siap tempat tidur bagi tidur dengan bantai-bantai golek dia buat lari. Kan? Barang kemah peti air pun dia tanggung buat keluar, bantai golek, bantai masam pun dia ambil buat keluar. Awak tak ada pula macam ni, ada. Hak jenis macam ni ada. Maka dengan kerana itu ulama-ulama mazhab dan jumhur ulama kata apa? Benda ni sunat. Dia kata. Maksud dia apa? Tengok perhabis dulu. Hak jenis mai jadi tetamu, mai duk buat muka sedih dan sebagainya ni, tengok perhabis dulu. Patut tak patut kita semawa dia bermalam di rumah kita? Patut ke tak patut? Perhati perhabis dulu. Pasal apa? Pasal keadaan masyarakat sudah tidak kuat, sudah tidak kejap pegangan agama dia. Bahkan ramai pula yang nak mengambil kesempatan daripada apa yang agama suruh. Maka dengan kerana itu dilonggarkan sikit benda ni. Maka kata jumhur, bukanlah benda itu wajib, tetapi benda itu sunat sahaja. Dan kata Al-Laits dan Ahmad, iaitu wajib sehari semalam. Manakala Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Mazhab Hanbali, dia kata wajib juga. Dia kata tapi qadar sehari semalam aja, tidak lebih daripada itu. Dan kata Ahmad radhiyallahu anhu, iaitu wajib sehari semalam atas orang-orang darat dan orang-orang dusun. Tiada wajib ke atas orang-orang negeri. Dia kata kalau yang mai tu orang-orang darat,
orang dusun, orang susah, orang badui. Ramai ni semua orang miskin dan sebagainya, wajib kita bagi ke dia kadar satu malam. Tapi kalau main ni nampak orang elok, orang sehat, orang pekan, orang bandar, orang kaya dan sebagainya, tidak wajib bagi kita untuk bagi dia tumpang bermalam di rumah kita. Kita boleh tunjuk Novotel ada orang tu. Kalau nampak dia main kemas kereta elok semua, kita kata tu dia Novotel ada orang tu. Lah bukan Novotel dah, apa Avenue ada nama. Park Avenue pula kata orang tu. Bagi tahu lagu tu ke dia. Dan telah ditakwil oleh jumhur segala hadis itu. Dan yang menyerupainya atas sunat dan segala mulia tabiat. Jumhur ulama kata hadis itu walaupun nampak dia tekan sungguh-sungguh suruh muliakan tetamu, tetapi perintah itu bukan perintah wajib, itu perintah sunat sahaja. Sekadar untuk tunjuk tabiat baik, untuk tunjuk yang kita ni berakhlak baik dan bermanis muka dengan orang yang main rumah kita sahaja, dan menguatkan kewajipan dhaif itu. Sekadar nak tunjuk kata kita ambil berat tentang tetamu aja, begitu aja. Begitu. Baik, masalah dia kata menerima dhaif ataupun tetamu datang itu bagaimana? Macam mana cara kita nak entertain, kita nak layan tetamu ni macam mana? Apabila datang orang dari jauh mau singgah bermalam pada kamu, maka hendaklah beri ia bermalam. Kalau sekiranya dia ni mai jauh sungguh dan boleh dipercayai dan nampak dia ni bagus dan sebagainya, boleh bagi dia bermalam. Jikalau orang itu tidak kenal padamu sekalipun, walaupun kita tak kenal dia, tapi kita tengok dia atas bawah, kita duduk suka dia, kita ada yakin pada dia, kita ada percaya pada dia, boleh bagi dia tidur rumah kita. Walau tidak kenal sekalipun. Kita tengok ayak muka dia, kita tengok, kita rasa dia ni bagus kot. Memang dia susah kot. Begitu. Maka tidak salah kita bagi dia bermalam di rumah kita. Dan jikalau datang orang ziarah akan kamu, sama ada orang yang datang itu engkau kenal ataupun tidak kenal, maka terima olehmu ziarahnya itu dan masukkan mereka itu ke rumah tempat ziarah ataupun tempat tumpangan yang disediakan oleh kamu itu. Kalau dia mai tujuan tak bermalam, saja nak singgah aja, pun semawa masuklah rumah. Kan, semawa masuklah rumah. Semawa ni pun dua cara. Satu dia pegang tengah, mai masuk lu, tu satu. Satu lagi dia kata tak mau masuk dah ke? Dia tanya tu tak mau masuk, dia tanya dulu tu kira tak mau nak bagi masuk lah tu. Kan? Kita dah buat tak faham pula, Pilo kata boleh jugalah. Silap dia kata. Kan? Dia kata mai masuk lu. Tu bersungguh. Kan? Tak mau masuk lah ke? Tu tak masuk kita kata. Itu orang cerdik. Dan kalau orang tak cerdik, kan dia kata tak mau masuk dah ke? Nak masuk jugalah kata. Apa punya tak cerdik kau ni, dia kata. Itu bahasa dalam masyarakat kita kena faham juga. Pasal apa? Tidak selalu kita pergi rumah orang bersedia terima kita. Tak selalu. Tak selalu. Tak sepanjang masa kita pergi rumah orang tu available untuk kita. Tak selalu. Kadang-kadang dia suntuk, dia tak ada masa dan sebagainya. Masa tu orang mai, kerja dia banyak, nak kena siap dalam masa yang singkat. Dengan kerana mai orang mengganggu dia. Jadi kita nak kena ambil kira benda tu. Itu sebaik-baiknya sebelum kita pergi ke rumah orang, satu call bagi kat dia. Kata hari ni tak pergi mana ke? Kalau dia tak bersedia pada awal-awal lah dia abang, dia ingat nak keluar sekali lagi dah. Tu dia tak bersedia terima tetamu. Benda ni universiti pun tak ajar. Tapi mau cerdik sendiri, mau faham. Dia macam tu. Kan? Baik. Maka janganlah tidak mau terima orang yang mau menumpang pada rumahmu itu dengan sebab tidak kenal ataupun dengan sebab bukan yang samamu dan bukan yang bangsa denganmu. Asalkan bukan ia orang jahat dan orang yang disyakkan jahatnya dengan qarinah yang ada padanya. Dia kata kalau yang mai tu nampak kata dia ni orang boleh percaya, terimalah kedatangan dia. Dia ada qarinah. Qarinah ni maksud dia ada petanda. Ada satu benda yang kita boleh kenal dia ni baik tak baik. Boleh kenal Tambah orang tua-tua dah hidup lama ni dia kenal. Dia tengok cara ayat kawan tu guna, dia boleh sukat kawan tu macam mana. Dia tengok cara kawan tu berpakaian, dia boleh sukat kawan tu macam mana. Dia tengok biji mata kawan tu macam mana, dia boleh tahu orang tu macam mana. Ni semua adalah penilaian kita untuk menentukan kita nak semawa dia tidur rumah kita ke tak, macam tu. Dia kata, maka apabila tidak kamu terima akan orang yang mau menumpang itu, maka keluarlah engkau daripada ajaran Islam. Kalau yang main ni nampak muka baik, muka jernih, muka elok dan sebagainya, dan kita pun memang ada masa yang cukup banyak untuk layan dia, saja kita tak mau layan dia, bermakna kita tidak ikut ajaran Islam. Gitu. Dan jadi berdosa atasmu di sisi ulama yang mewajibkan kamu beri menumpang itu. Jadi berdosa kita. Kalau kita sengaja tidak mau layan dia, berdosa kita. Begitu.
masalah. Memuliakan dhaif itu bagaimana? Memuliakannya itu ialah kemudian daripada telah engkau terima akan dhaif itu menumpang padamu. Yang dikatakan mulia tu, yang dikatakan kita nak layan dia tu, bila kita semawa dia masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah tu kita kena buat elok dengan dia. Kena buat elok dengan dia. Kan? Kalau hak jenis duk mai jual sabun basuh pinggan, kan? Hak jenis duk mai jual tu getah dapur gas, hak jenis macam ni kacau. Jenis macam ni kacau. Dia nak masuk juga lah rumah kita. Kita kata tak boleh pun dia nak rongkah grill pintu tu nak masuk. Dan dia masuk tu dia buka beg, dia lambak rup kata atas kapet kita tu pakai tak balik dah dia. Lagi kita tak beli, dia tak balik. Lagi tak beli. Jenis macam ni daripada awal tu saya buka pintu. Kalau kita ada cadang nak beli, beli di situ. Kalau panggil masuk dalam rumah ni semua leceh. Minta maaf lah siapa yang dia buat direct selling ni, minta maaf. Kita habang awal-awal. Pasal apa? Benda ni mereka ni kan kurang adab. Kadang-kadang kurang adab. Dia nak rongkah masuk juga dalam rumah kita tu. Dia masuk, bukan dia nak keluar saja. Kok mana pun, barang dia mau ambil kat situ. Kalau tidak, dia buat lagu duk melepok dalam rumah kita. Jadi dia minta ayam pula secawan. Sekejap lagi, kacau kita. Pasal apa? Pasal mereka ditrain macam tu. Mereka ditrain pergi rumah orang ni, apa pun mau masuk dalam rumah. Bila masuk, kok mana pun mereka kena ambil kat situ, baru kita balik. Mereka nak ambil kita balik, mereka kena ambil barang kita satu. Janji barang kita laku. Ini Islam tidak ajak. Islam tidak ajak macam tu. Meniaga itu disuruh oleh Islam. Tapi memaksa orang secara tidak langsung itu, Islam tidak suruh. Baca dalam bab jual beli. Islam tidak benarkan kita jual satu barang dalam bentuk nak memaksa orang. Tak boleh. Lagi hang tak ambil, aku tak keluar. Tak boleh macam tu. Kita kena bagi kelonggaran dekat orang. Kita kena bagi orang tu buat keputusan. Dia betul-betul nak beli ke? Dia terpaksa beli ke? Yang ni kita nak bagi tahu. Ramai dah. Dulu yang saya cerita dulu, kes di Sungai Petani lah. Yang cerita hamba Allah tu orang tua kena beli vacuum cleaner sampai besar sama paras dengan pinggang dia. Di rumah dia pun ada tikar mengkuang 2 helai je. Macam ni punya kita tak mau. Pasal apa? Dia ambil kesempatan daripada kelemahan orang yang ada. Kita tak mau macam tu. Baik. Jadi engkau tunjukkan padanya akan kiblat semayang. Ini yang dikatakan cara nak layan dia ni apa? Bila dah kita perkenankan dia masuk dalam rumah kita, kalau dia nak semayang, tolong tunjuk dekat dia kiblat belah mana, hampak sejadah bagi kat dia dan sebagainya. Kalau dia tidur rumah kita pun tunjuk dekat dia mana arah kiblat nak semayang, dan di mana jambannya, dan di mana tempat mandinya, dan di mana tempat ambil air semayangnya. Kemudian beri jamu akan dia makan dengan keluar belanja semacam belanja anak isterimu, dan lebih elokkan sedikit daripada itu. Lebih baik kita belanja lebih daripada kita duk belanja anak bini kita pasal tetamu main. Selalu anak-anak kita duk makan nasi dengan telur goreng aja, hari tetamu main pergi cari ayam di market. Kalau boleh dia kata lagu tu. Kalau tak boleh, telur masin aja. Macam tu. Kan? Dia kata lagu tu. Jadi itu cara yang dikatakan memuliakan tetamu. Bila tetamu main ni macam tu cara muliakan dia. Dia duduk, keluar ayam cepat-cepat. Pasal apa? Supaya dia balik cepat. Ayat tu pun satu cara juga. Kan? Masuk aja, keluar ayam cepat-cepat. Cepat jamu ayam, cepatlah dia balik. Lambat ayam, lambatlah dia balik. Jenuh kita. Kita kerja banyak. Begitu. Tu pun petua aja tu, kena tulis. Siapa yang tak buat ni tulis. Ambil petua tu. Baik. Sabda Nabi qalu wa ma jaizatuhu qala yaumun wa lailah. Dan bertanya sekalian sahabat Nabi SAW, tak kala didengar mereka itu akan Nabi bersabda, maka hendaklah muliakan dhaif akan pemberiannya. Kata mereka itu, apa pemberiannya itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, iaitu jamuannya yang lebih utama di dalam sehari semalam. Itu dia. Sahabat tanya, macam mana yang kata kita nak layan tetamu yang sewajarnya itu ya Rasulullah? Nabi kata, yang dikatakan melayan tetamu sewajarnya ialah jamu dia, bagi dia makan. Nampak dia main tengah hari panas bagi ayam ais. Itu kita memuliakan dia sewajarnya. Kalau dia main time tengah hari, walaupun dia ni kurang asam pasal main tengah hari kan, time tu tak disuruh oleh agama pergi melawat rumah orang, melainkan kita dijemput untuk makan tengah hari di rumah dia, barulah kita boleh pergi. Time orang makan itu tidak disuruh oleh agama. Pasal apa? Pasal itu menyusahkan dia. Tak tentu saya fikir dia, fikir kita. Fikir kita. Kita masak untuk makan kita sekeluarga. Tiba-tiba mai 2 biji kereta berhenti depan rumah kita. Tidakkah cempera jadi dalam rumah kita? Time tu time makan tengah hari.
Yang kita anak-anak kecil semua pun tak makan lagi. 2 kereta dia berhenti depan rumah kita, masuk mai. Masuk mai kita tengok time pukul 1. Kita tak semawa makan nasi, tak kena. Kita nak semawa lauk tak cukup. Dah benda ni semua orang pun reti. Kita tak semawa lauk tak cukup. Kita tak semawa tak kena, kita nak semawa lauk tak cukup. Anak kita pun tak makan lagi. Nak jamu mereka pun kita pun tak puas hati kalau jamu benda sikit-sikit. Makan habis. Tak syok dah. Kalau betul nanti hari lain kita set satu hari lain mai kita masak bagi lebih mai makan. Jangan main buat cempera time ni. Jadi kita pun sebagai orang yang berakal tidak mau bagi susah orang. Bila time makan ni kita singgah kedai makan dulu. Agak saat lagi pukul 3 pukul 4 dah bukan time makan dah, time tu baru kita pi. Macam tu. Jangan pi time makan tu. Ini adab dalam agama. Kecualilah itu rumah adik-beradik yang cukup rapat dengan kita. Senang. Kita nak pergi time tengah hari, kita telefon dia dulu. Kita kata ni, kami nak pergi makan tengah hari rumah. Dengan adik-beradik tak apa lah. Kami nak makan nasi tengah hari rumah. Oh gitu kah? Hampa nak main bila? Ni dalam perjalanan dah ni. Tak apa. Kalau dengan adik-beradik ni, pasal apa? Esok kita boleh balas balik kat dia. Ada macam tu. Tapi kalau kawan saja, kalau sekadar kenal-kenal begitu saja, kita tak boleh buat macam tu. Tak boleh. Islam tidak ajak kita buat macam tu. Cerita dia begitu. Jadi dia nak bagi tahu di sini bukan sahaja dia nak suruh tuan rumah tu saja buat baik, tapi juga Islam nak bagi tahu orang yang nak pergi bertamu tu juga kena guna akal. Kena guna akal. Dua-dua pihak pun kena ada akal, kena boleh fikir, kena boleh fikir orang, jangan fikir kita. Fikir orang. Jangan fikir senang kita, tapi fikir orang nak jadi susah kerana kita. Yang ni yang diajak oleh Islam kita ni. Maka kata mereka itu, apakah pemberian itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, iaitu jamuannya yang lebih utama dalam sehari semalam. Dan kata setengah ulama, pemberian itu ialah memberi bekalnya apabila daif berangkat daripada rumahmu. Bahkan ada setengah ulama tambah sikit lagi. Bukan setakat jamu bagi makan aja, saat lagi bila dia nak balik, carilah apa-apa buah tangan bagi ke dia. Ini dalam bahasa Arabnya dia kata mujamalah. Dia berapa perkataan jamil. Jamil makna dia cantik. Mujamalah maksud dia nak bagi nampak cantik. Begitu. Nak bagi nampak cantik. Bila orang main rumah kita, apa kita ada boleh bagi souvenir dekat dia, boleh bagi apa-apa kat dia, bagi kat dia satu. Maka itu mujamalah nama dia, orang lebih kenang kepada kita lagi. Begitu. Dan kata setengah ulama, pemberian itu ialah memberi bekal sebelum dia berangkat pulang. Kira-kira bekal yang mencukup sehari semalam. Boleh juga kita bagi dalam bentuk benda makan. Yang sekira-kira dia balik daripada rumah kita, dia balik sedikit lauk, dia balik ke rumah dia malam tu tak payah masak dah. Dia makan lauk yang kita bagi. Itu lebih baik lagi. Dan sabdanya lagi, وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. Dan memberi tumpang serta memberi jamunya itu ialah kadarnya 3 hari. Kita dikehendaki melayan tetamu yang main ni sekadar 3 hari. Lebih pada itu tidak wajib lagi dah. Itu maksud dia. Masalah memberi tumpang, daif dan menjamunya dalam 3 hari. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim. Telah berkata ulama bermula makna sepotong hadis dalam masalah itu ialah ambil peduli akan daif yang menumpang itu di dalam sehari semalam yang pertama. Serta permuliakan makan minumnya dan berbual dengannya dan sebagainya atas kadar yang upaya. Dan adapun hari yang keduanya dan hari yang ketiganya, maka diberi makan akan dia menurut atas kira-kira apa yang mudah untuk memberinya. Dan tiada disuruh jamu lebih daripada adat biasanya. Itu dia ulama bagi garis panduan. Apa dia? Dia kata hari pertama dia tidur di rumah kita tu mau bagi special daripada hak kita duk makan hari-hari. Kalau hari-hari kita duk kena ikan pelotan dengan ikan temenung aja, hari tetamu main ni sembelih ayam. Hari pertama. Hari kedua, pelotan lagu kita aja. Hari kedua dia duk nak tidur lagi, kita makan pelotan, dia pun pelotan juga. Kita makan temenung, dia pun makan temenung juga. Hari ketiga, bukan kata temenung, biar dia duk melengung saja pula. Dia macam tu aja. Takat hari ketiga tu, telur goreng saja. Hari keempat, duk juga lagi, kita abang ke dia, kedai makan di sini, abang tak mana ada, lepas tu orang pandai-pandai pergi lah. Macam tu. Mau kalau lagi duduk sembelih ayam, dia duduk buang sebulan, jahanam kita.
Jadi agama pun dia bagi tahu lagu tu. Dia kata apa? Wadhiyafatu salasatu ayyam. Yang dikatakan tempoh kita pi bertamu, tempoh kita pi bertandang di rumah orang itu salasatu ayyam, 3 hari aja. Tidak boleh lebih. Dan ulama detailkan 3 hari itu macam mana. Hari pertama mau buat special sikit. Hari kedua dengan hari ketiga itu biasa. Hari keempat tidak wajib jamu lagi dah. Itu disuruh oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Begitu. Sabda Nabi SAW lagi, wa ma ba'da zalika fahuwa sadaqatun. Dan barang yang kemudian daripada 3 hari menjamunya itu jadi sedekah semata-mata. Dia kata, lebih pada 3 hari itu jadi sunat sahaja. Masalah memberi menumpang dhaif lebih daripada 3 hari. Dan menjamunya itu lebih daripada 3 hari tidak ditegahkan dia. Bahkan mendapat pahala jua daripada tumpangnya itu dan daripada jamunya itu. Hanya orang yang menumpang itu tidak sayogia ia tinggal lebih daripada 3 hari. Itu dia. Dia duk abang dah. Kita sebagai tuan rumah, kalau dia duduk sampai 3 hari, 3 hari kita cuba layan dia. Senyum tak mau nak manis pun gula pergi manis juga. Dalam masa 3 hari itu. Bila dah lepas 3 hari dia duduk juga, kita sudah tidak wajib lagi dah. Sudah tidak dituntut lagi dah nak layan dia. Dan di pihak kawan yang mai tumpang tu, dia kena faham. Bila dah sampai 3 hari, sebaik-baiknya sudahlah. Jangan duduk-duduk dah. Pasal apa? Dia dah nak mai susah dah kepada tuan rumah ni. Orang mai duduk di rumah ni susah. Susah macam mana? Susah aurat. Isteri kita selama-lama duduk dalam rumah tu kena pakai kelumbung tutup habis semua. Sampai tak kena siang, tak kena malam. Lagi tak masuk dalam bilik, katuk pintu lagi tu kena duk pakai kelumbung sepanjang-panjang masa. Dia pun lemah. Kan nak lebih korang dalam rumah tak boleh. Jadi kita tertekan, rasa tension dan sebagainya. Kita kena fikir bila kita pergi rumah orang. Susah itu ditanggung oleh tuan rumah. Kita duk fikir kita tak mau tidur hotel, tak mau bayar duit. Kita duk tidur rumah adik-beradik. Kita tak mau fikir adik-beradik itu susah dengan mai kita tu. Jadi Islam ni agama yang bukan nak jaga satu pihak. Tapi Islam ni agama dia nak jaga semua pihak. Semua pihak dia tak mau susah. Orang suka kat kita ni lagu mana? Orang suka kat kita kalau kita tak susahkan orang. Orang tak suka kat kita bila? Orang tak suka kat kita bila kita nak bagi susah orang. Dia lagu tu. Mau ingat yang tu. Adik-beradik pun suka kat kita selagi kita tak bagi susah dia. Kita buat kalut nak balik, dia runtun tangan suruh tunggu Makasih, kita Makasih sat. Lepas tu kita keluar, pergi carilah hotel buruk-buruk tak mana tidur, RM25 semalam, pijat ketik sikit pun tak apalah. Janji, kita jangan bagi susah adik-beradik kita tu. Pasal apa? Rumah dia di Kuala Lumpur pun 3 bilik aja. Dia laki bini duduk 1 bilik, anak perempuan dia duduk 1 bilik, anak laki-laki dia duduk 1 bilik. Kita pula pergi dengan bala tentera kita. Ada 4-5 orang anak, kita nak duduk tang mana? Kita nak duduk bilik anak laki-laki dia, anak laki-laki dia nak duduk tang mana? Kita nak duduk bilik anak perempuan dia, anak perempuan dia nak duduk tang mana? Kita nak duduk ruang tamu, mereka nak berkisah macam mana dalam rumah mereka. Jadi susah dalam rumah dia dengan kerana kita pergi duduk tu. Jangan bagi susah dia. Kita pergi sekadar nak tanya abang apa begitu begini, sudah dia kata tidur sini, kita kata tak apalah dah janji dah nak tidur rumah kawan. Kata bilah lagu tu, keluar pergilah cari hotel buruk-buruk tang mana tidur pergi. Kita tak susah orang, orang suka kat kita. Ni lagu main-main berhenti-berhenti kereta, turun beg happy Mekah tu ni. Berhenti-berhenti kereta tu, turun beg happy Mekah ni, ada duk tulis lagi di beg tu, Haji Samsuri, ada tulis lagi, buat turun beg tu, dia tengok beg tu pun dia kata, padanglah 2-3 hari dah mereka ni. Tidakkah kita ni tak erti bahasa? Kita menyusahkan dia. Walaupun kita nak duduk sehari saja, tapi dia tu duduk susah hati, dia tak tahu kita nak duduk berapa hari. Kita dah duduk bagi orang susah lah, macam tu. Kan? Baik, kerana jamuan yang lebih daripada 3 hari itu sedekah, dia kata. Maka apabila orang yang menumpang itu duduk jua dalam hari yang lebih daripada 3 hari, maka seolah-olahnya ia duduk menanti sedekah pula daripada tempat menumpang itu. Itu dia. Pasal apa yang Nabi sebut dalam hadis tadi, wa ma ba'da zalika fahuwa sadaqah. Nabi kata dan lebih daripada 3 hari itu sedekah. Maksud dia apa? Maksud dia tuan rumah melayan tetamu yang mai rumah dia pada hari yang keempat dan hari yang kelima dan seterusnya. Layanan itu seperti orang bagi sedekah, dapat pahala sunat. Tapi orang yang duduk lagi di rumah orang tu pada hari yang keempat dan seterusnya, orang ni seperti orang yang minta sedekah. Leceh. Maka dengan kerana itulah Nabi guna perkataan sedekah, supaya
memberi ingat kepada orang yang pergi tumpang di rumah orang lebih daripada 3 hari ini, bahawa masuk hari keempat, hang punya status dah turun kepada status peminta sedekah. Jangan tunggu dah. Maka itu hikmah Nabi SAW menggunakan kalimah sedekah dalam hadis tadi. Dan duduk menanti sedekah itu dikeji oleh syarak dan dikeji oleh akal. Itu dia. Nak duduk lagi rumah orang lepas 3 hari yang pertama tu, nak duduk pada hari yang keempat, macam kita pergi minta sedekah kat dia. Orang yang kerja minta sedekah ni kerja yang tak elok dalam agama. Dia kata keji pada pandangan manusia sendiri. Begitu masalah. Menumpang tinggal di rumah orang lebih daripada 3 hari itu tidak diharuskan oleh syarak apabila jatuh kesempitan dan kesusahan bagi tuan yang empunya tempat tumpang itu. Itu dia. Kalau kita tahu rumah kawan kita nak pi ni, dia ni susah, kalau dengan kerana kita pi akan menambahkan lagi susah dia. Nah, macam mana pula dia kata? Maka hendaklah kita tak usah pi. Tak usah pi duduk bermalam di rumah orang macam tu. Kita tahu dia tu memang sedia ada pun memang sedia susah dah. Kalau kita pi satu keluarga duduk rumah dia menambahkan lagi susah dia, maka janganlah kita pi duduk tambah susah dia. Begitu. Baik, bermula dalil yang menunjukkan tegah itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Abi Shuraih Al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi ad-dhiyafatu thalathatu ayyam wa jaizatuhu yaumun wa lailah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Shuraih Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, ia bermula memberi tumpang itu 3 hari. Dan pemberiannya itu sehari semalam. Ada juga hadis Nabi kata, kita pi ke rumah orang ni jangan lebih daripada 3 hari. Dan wajib ke atas tuan rumah bagi kita jamu, makan dan sebagainya ni hari yang pertama saja. Hari kedua, ketiga tak ada dah. Nabi ada pernah sebut macam tu. Wa ma anfaqa alaihi ba'da zalika fahuwa sadaqah. Dan barang yang dibelanjakan atas dhaif, atas tetamu kemudian daripada 3 hari itu, maka ialah seperti sedekah, yakni pahala jua bagi tuan tempat tumpangan itu. Dan jadi seperti orang yang menerima sedekah kepada orang yang menumpang itu. Maka jikalau orang yang menumpang itu berhati kemanusiaan, maka tidaklah kiranya ia menumpang lebih daripada 3 hari, melainkan apabila dapat keredaan daripada tuan tempat tumpang itu. Jangan duduk gagah duduk lebih pada 3 hari. Melainkan setelah 3 hari kita nak balik, dia sampai pergi buka angin tayar kereta kita dan sebagainya, tahu kita balik sampai macam tu. Itu tak apalah, duduklah berapa lama dia suka. Kan, sampai pergi buka angin tayar kereta ni, punya tak bagi kita balik. Kan, yang tu duduklah berapa hari pun. Ni sampai kita kata, dia ingat nak balik esok, dia kata cantik. Dia tunggu lagi. Dia kata cantik pun tunggu lagi. Dia kata, dia punya tak fahamnya kita ni. Kita ni saja umpan dia. Kan, baru duduk sehari. Kita ni duduk perasan kata orang syok kita pergi rumah dia. Kita saja umpan dia, kata budak-budak pun duduk gaduh nak balik dah esok ni. Dia kata elok. Tunggu lagi. Tunggu apa lagi? Malam tu mau balik. Tunggu apa lagi? Kan, elok dia kata. Elok tu kira lagu nak kena balik dandan lah. Macam tu. Kan? Makna kata dia susah lah. Dengan kerana kita ada tu dia susah. Jangan tunggu dah macam tu. Maka jikalau jadi menyempitkan orang tempat menumpang itu, maka tiada harus ia tinggal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wala yahillu lahu an yaswiya indahu hatta yuhrijahu. Maksud dia, dan tiada halal bagi orang yang menumpang itu bahawa tinggal diam ia di sisinya sehingga menyempit dan menyusahkan akan orang yang tempat ia menumpang itu. Tak mahu dah. Tak halal dah Nabi kata. Kalau sekiranya tuan rumah rasa susah dengan ada kita ni, kita duduk tu jadi tak halal dah. Tak mahu dah macam tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Abi Hurairah, dan katanya bermula ini hadis sahih. Masalah menumpang tinggal tidak dengan izin tuan rumah lebih daripada 3 hari itu tidak halal ia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, tidak halal bagi orang yang menumpang itu tinggal di rumah tumpangannya kemudian daripada 3 hari sehingga menjatuh akan tuan rumah itu dalam dosa. Itu dia. Kita duduk gagah duduk lagi dah 3 hari dah, kita nak duduk lagi hari keempat, hari kelima duduk cadang nak duduk seminggu.
Tak halal dah. Kita duduk tu dah jadi tak halal. Pasal apa? Pasal dengan kerana kita duduk tu, tuan rumah tu duduk berdosa. Masuk aja dalam bilik laki bini ni, jadi tak elok lah. Kalau yang mai tu adik-beradik laki, bini masuk dalam bilik ni, muka perat ni Allah yang mengetahui. Kan? Dia masuk mai, dia kata awak adik-beradik hang jadi macam ni. Dia kata kat laki. Laki ni bila dengar selingar merah, rasa bunyi gitu. Kan? Dia kata awak adik-beradik hang ni darat sangat, dia kata. Kita nak marah dia pun darat sungguh adik-beradik kita ni. Kan? Gitu. Kalau hak mai tu pula adik-beradik bini, mai sampai tak tahu rumah orang, dia berasa macam rumah dia duduk bebas, suka ikut suka dia, dengan seluar pendek dalam rumah, pi balik nak tidur atas kursi tidur, sat lagi berasa nak tidur dalam kapek, gulung diri dalam kapek tidur. Dia ni lagu nak jadi cucuk ketayap ke apa pun tak tahu. Laki ni pun dah naik satu macam dah puting beliung pun nak mai dah kat dia, masuk dalam bilik, dia kata kat bini dia, awak adik-beradik hang ni jadi macam sakai. Dia bubuh sakai pula. Kau nu kata darat kat adik-beradik dia kata kat adik-beradik bini dia sakai. Janganlah, jangan dengan kerana kita laki bini nak jadi berkala itu sahlah. Islam nak habaq yang tu. Pergi berjalan rumah orang ni tak apa, bukan jadi salah. Tapi kalau sampai nak bagi susah orang, jangan. Begitu. Kan? Sampai laki bini ni pun masuk, dia kata dah lah gaji lambat. Depa ni mai sampai is tu orang. Kan? Depa pun dah masuk waktu-waktu kecederaan lah ni. Kan? Mana dengar hari tu raya apa, hari tu pun gaji cepat, lepas tu dia main raya Cina pun gaji cepat, lepas tu dia main gaji cepat. Jadi nak boleh pula ni lambat. Habis dah. Sampai bil ayam pun main notis merah dah tak bayar lagi kan. Pasal tak ada duit. Bukan kita tak bayar, duit tak ada. Habislah tabung haji ni sampai tinggal tabung aja. Kan? Dan kita kena fikir, benar ni bukan semua orang senang. Bukan semua orang senang. Kita kena fikir. Benar dia ada kawan yang sampai Cina pajak gadai ni kenai muka dia dah. Sampai tinggal muka dia, tak gadai kat Cina tu. Hal lain ni habis dah. Kan? Kita nak kena fikir benda ni. Dia jangan dah kita tahu dia tu susah. Kita pergi duduk sekeh dia bagi jadi lagi susah. Jangan. Syarak tak mau macam ni. Walaupun syarak menyuruh tuan rumah ni layan tetamu, tapi syarak juga bagi ingat kepada tetamu, janganlah hang pergi duduk sekeh tuan rumah ni sampai jadi hilang pahala dia. Sampai jadi dosa pula dia dengan Tuhan. Masuk dalam bilik dia berkelahi dua lelaki bini. Nak keluar lagi buat senyum balik. Tapi tengok muka ada kabu penuh. Katok bantai pecah dalam bilik tu. Kan? Kita duduk tunggu lagi. Apa punya orang sampai tak ada akal boleh fikir ni. Kita tak mau macam tu. Kan? Tentu ingat dunia ni semua orang ada akal kan? Kan? Hak kita duduk tunggu di simpang ni. Simpang 3 ni kita duduk tunggu. Kita duduk tunggu. Hak no main road. Kan dia main daripada sana, kita duduk tunggu lah dia. Tunggu dia corner masuk, dia tak bagi signal. Ada juga jenis macam tu. Kita ni jadi berdosa kerana dia. Sebelum tu kereta banyak, kita nak keluar tak boleh. Kita duduk tunggulah, duduk tunggu kereta tak ada. Kecuali kereta Syekh ni sebiji aja duduk main. Kita pun duduk ingat dia nak pergi terus lah, dia tak bagi signal, duduk tunggu dia lah. Tunggu. Corner masuk. Kita sedar kan? Tidakkah kita jadi berdosa kerana dia? Ada kita nak kata apa? Habis baiklah kita ni, kita kata jenis tak ada akal, kita kata. Hang bagilah signal hang nak masuk. Ni yang orang duk tunggu punya lama hang nak masuk, bagi signal lah. Jadi nak marah. Itu sebab kena darah tinggi banyak orang kereta lah ni. Kan jenis macam tu. Oh banyak jenis macam tu. Kan? Kita duk ikut belakang kereta dia, duk ikut dia bagi signal belah kiri. Kita pun okey lah dia bagi signal belah kiri, kita nak potong corner kanan pula. Yang hang bagi signal kiri tu pasal apa? Yang nak corner kanan bagilah signal kanan. Kita ni hingga duk kena darah tinggi dah. Kan? Jadi apa kita nak kata? Kata tu dia yang kata Malaysia ni orang tak ada akal ni cukup ramai. Kan? Jenis macam ni jugalah duk pergi di rumah orang, dia tumpang tidur dan sebagainya ni. Dia duk fikir dia tu nak save duit, tak mau tidur hotel. Dia tak fikir tuan rumah tu bukan kata save duit, tak ada duit dah nak belanja dia ni. Jadi syarak nak bagi tahu yang ni. Syarak kata tidak halal bagi orang yang menumpang tinggal di rumah tumpangan kemudian daripada 3 hari sehingga menjatuhkan akan tuan rumah itu dalam dosa. Tak boleh dah. Sampai peringkat tu berdosa dah kita ni. Kerana boleh jadi mengumpat ia akan orang yang menumpang itu sebab panjang masa ia menumpang itu. Itu dia. Mengumpat dua-dua lelaki bini duk mengata kat kita yang tumpang pergi tidur ni. Ataupun boleh jadi datang kepadanya apa barang yang memberi mudarat ke atasnya. Bagi susah dia, jadi mudarat dia.
Dia mungkin dah ada program, dah susun, dah esok dia nak pergi ke mana, lusa dia nak pergi ke mana. Room kata kita sampai tanpa bagi tahu kat dia. Program hak dia susun dah, sangkut dengan 3-4 orang kawan dia dan sebagainya, semua dia nak kena cancel. Nak kena telefon dekat kono, abang ni, hak duk janji esok tak boleh lah, pasal ada tetamu mai di rumah. Kawan tu berkata, hang pada aku dah batal aku punya program. Benda ni dengan kerana kita tu sangkut berapa banyak program orang lain tu. Jadi benda ni kena well plan. Kita nak pergi rumah orang ke apakah well plan. Atong elok-elok abang bagi awal sikit dan sebagainya. Jangan bagi susah orang. Begitu. Baik. Dia kata ataupun disangkanya, akan sangkanya yang tidak diharuskan. Dengan kerana kita pergi, dia duk sangka bukan-bukan kat kita. Leceh macam ni. Masalah menumpang tinggal lebih daripada 3 hari dengan kehendak tuan rumah tempat menumpang itu harus dia. Sebagaimana kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, adalah hukum tidak harus menumpang lebih daripada 3 hari itu apabila tinggal dengan tiada diajak oleh orang yang empunya tempat menumpang itu. Dan adapun apabila diajaknya dan dimintanya tinggal lebih daripada 3 hari, ataupun diketahui dan disangkakan tidak benci ia tinggal lebih daripada 3 hari, maka tidak mengapa tinggal lebih daripada itu. Macam kita kata tadi, kita tahu dia suka kita main rumah dia, dia cukup suka. Sampai tiap-tiap hari ni nak sembang dengan kita ni, tiap-tiap hari kita duduk ada di rumah dia tak nampak, kita pun duduk tengok juga riak muka dia, penerimaan dia terhadap kedatangan kita, kita tak dapat kesan dia tak suka kat kita tu, melainkan yang kita nampak dia cukup suka kat kita. Tak suka macam mana kita pergi tidur di rumah dia tiap-tiap hari belanja dapur kita, sukalah dia. Dia kena macam tu. Kita ni nak ambil hati orang ni kena pandai. Kita pergi tumpang tidur rumah dia, pagi-pagi kita pergi market. Kita pergi market. Beli hak dia jarang-jarang beli. Balik ketam. Dia dah main ketam dah. Kan? Balik ketam. Bini kita pun turun dapur pergi buat kalut, masak lemak gulai ketam dan sebagainya. Esok pergi, balik main udang galah pula. Kan? Lusa pergi, balik main galah saja pula. Dah main lagu tu. Banyak tiap hari tak boleh lah. Dekat 2 hari, 3 hari boleh. Kan? Lagu tu tuan rumah pun seronok. Dia kata dia ni mau duduk bang sebulan, dia kata kita pergi Mekah awal. Kan? Dia mau duduk bagi lama sikit. Kita kata nak balik, dia kata jangan balik lagi. Banyak benda nak sembang lagi. Tu nampak dia seronok. Dia lagu tu aja. Jangan kita pergi tu sampai apa pun tak ada. Pergi sampai tin buruk dia pun anak kita pergi buka gagau cari biskut kering dan sebagainya. Dia duduk main lemah dalam perut dah. Dia kata Allah, dia kata main daripada gurun mana ni lapang nampak satu macam ni. Pak hampa tak pernah belikan biskut pak sagi tawak ni, dia kata. Tu main lagu tu kita tak mahu. Kita tak mahu. Benda ni mau cerdik lah, mau cerdik benda ni. Jadi dalam kitab ni dia boleh habaq takat-takat patuk padan. Nak lebih-lebih dia pun tak larat nak buat contoh. Takat dia bawa dia pun padar dah. Faham ni lebih pada tu dah, kita boleh faham apa yang kita kena buat sebagai tuan rumah dan apa yang kita kena buat sebagai tetamu yang pergi ke rumah orang. Kita dah faham lah. Kerana yang ditegah tinggal itu sebab membawakan berdosa dan menyempitkan orang yang empunya tempat menumpang itu. Pasal apa? Pasal dengan kerana kita duduk lebih daripada hari yang sepatutnya menyebabkan tuan rumah berdosa, dengan kerana itu kita dilarang. Dan sesungguhnya hilang makna itu. Hilang dah makna bertamu dengan tujuan nak eratkan silaturahim ni semua tak ada dah. Dia duk main cerita tak elok dah. Dia cerita macam tu. Dan kata Imam Nawawi, maka jikalau syak orang yang menumpang itu akan hal orang yang empunya tempat menumpang, adakah benci ia tinggal lebih dan dihubungkan kesempitan dengannya, atau tiada halal lebih melainkan dengan izinnya, kerana zahir hadis ini. Maka katanya wallahu a'lam. Dia kata kalau kita tak boleh nak tahu, kita pun tak tahu sebenarnya dia terima ke tak kehadiran kita di rumah dia. Kita tak boleh nak teka. Kita tengok dia ni, muka dia ni secukup rasa. Secukup rasa ni maksud kata apa? Manis sangat pun tak. Nak kata masam tawang apa pun tak. Secukup rasa. Ya muka dia tu sardin gitu aja. Padan dengan dia duduk jamu tiap-tiap hari pun lauk ikan sardin aja. Kita pun tak tahu nak kata dia suka tak suka. Jenis macam ni takat 3 hari sudah. Takat 3 hari sudah. Dia kata pasal apa? Pasal kita tak tahu isi hati dia. Dia suka, dia tak suka, kita tak tahu. Takat 3 hari yang dibenarkan oleh hadis, takat tu sudah. Dan sebaik-baik tempoh bertamu itu ialah 1 hari 1 malam. Itu yang paling baik. Jangan lebih daripada tu. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab majaa fi sa'i 'alal armalah wal yatim. Cerita tentang kita disuruh menunjukkan kesian belah kepada janda dan juga kepada anak yatim. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni
ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.